Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu Waqad ishtahara baina qaumihi bil khisalil mahmudah wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu hatta laqabuhu bil amin wa qad hafizahu Allahu min amalil jahiliyah wa habbal ibtida'ada anin nasi hinama qarabal arba'ina min umrihi wa kana yata'abbadu fi ghairi Hira ala dini jaddihi Ibrahim. Masih di dalam kesimpulan dan keringkasan daripada riwayat hidup junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Sampai kepada bahwasanya beliau termasyhur di antara kaum beliau dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah nampak pada diri beliau sifat-sifat yang nantinya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang pantas dan layak menjadi nabi dan rasul, yaitu sebagai penutup daripada segala nabi-nabi dan rasul. Jadi sudah menunjukkan sifat-sifat yang pantas dan layak dan menunjukkan sifat-sifat tersebut adalah sifat seorang nabi dan rasul sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Jadi kalau bahasanya sekarang itu sudah ada track record bahwa beliau memang pantas. Bahasanya sekarang juga fit and proper katanya. Sudah layak 100%, tidak ada kecacatan sedikit pun pada diri beliau, baik secara fisik maupun secara sifat-sifat beliau. Itu memang 100% menunjukkan sifat seorang nabi dan rasul. Mulai daripada kecil beliau sampai akhir hidup beliau, semua menunjukkan sifat-sifat kenabian. Mereka cinta kepada beliau, jadi kaum beliau mencintai beliau. Tidak ada seorang pun yang benci kepada beliau dan menghormati beliau, cinta dan menghormati, sehingga mereka memberi gelar kepada beliau Al-Amin. Al-Amin di sini mempunyai dua makna. Makna yang umum yang sering kita dengar dan sering kita gunakan, yaitu seseorang yang bisa dipercaya. Jadi apabila diberi amanah, diberi tanggung jawab, beliau bisa melaksanakannya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang kita dengar sebelumnya, di antaranya ketika beliau diamanatkan untuk menggembalakan kambing, nah itu beliau menjalankan tugas beliau dengan sebaik-baiknya.
dengan amanah. Begitu juga manakala peristiwa beliau diamanatkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk menjualkan barang dagangan beliau. Nah, di situ beliau menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dengan bagaimana selayaknya seorang amil, seorang yang menjalankan tugas, menjalankan perdagangan daripada orang lain yang menitipkan barang dagangan kepada beliau. Nah, di situ sudah menunjukkan sifat amanah beliau. Dan peristiwa yang ketiga, manakala beliau ikut andil dalam peristiwa membangun kembali bangunan Ka'bah. Nah, di situ beliau diberi kepercayaan untuk menjadi pengambil keputusan tentang siapa atau bagaimana cara memutuskan untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempatnya semula. Nah, di situ beliau melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, tanpa memberi kesan negatif, tanpa memberi kesan tidak suka terhadap keputusan beliau. Jadi apa yang beliau putuskan itu menyenangkan semua pihak ketika itu. Nah, itu makna yang umum yang kita dengarkan. Dan makna yang lain, makna Al-Amin, bahwasanya Al-Amin ini itu sifat daripada seseorang yang mempunyai sifat amanah. Sifat amanah di sini dalam bahasa akidah, dalam bahasa ilmu tauhid, yaitu hifdzu zawahiruhu wa bawatinuhu minat talabbusi bil bimanhin anhu. Terpeliharanya diri seseorang, baik zahirnya dan batinnya, daripada terkerjakan atau terlaksana suatu perbuatan yang dilarang. Jadi terpelihara diri seseorang, yang dimaksud di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir beliau dan batin beliau, daripada terjadinya sesuatu yang dilarang di dalam diri beliau, baik secara zahir ataupun batin. Secara zahir misalnya perbuatan zina, meminum minuman khamar, menyembah berhala, menghadiri atau mendatangi tempat maksiat. Nah, itu terpelihara diri beliau secara zahirnya. Sudah kita dengarkan daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Begitu juga secara batin, terpelihara daripada hal-hal yang dilarang. Di antaranya sifat hasud, apalagi syirik, riya, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat hati, sifat-sifat batin yang tidak baik, terpelihara daripada diri beliau. Begitu juga diantaranya haya, sifat malu daripada terjadinya sesuatu yang dilarang daripada diri beliau. Jadi beliau layak menyandung status Al-Amin. Nah, ini status ataupun gelar Al-Amin ini tidak sembarangan.
Nah, itu menunjukkan sifat Al-Amin ini. Jadi apapun yang orang lain hendak berikan tugas kepada beliau, itu dengan senang mereka memberikan tanggung jawab tersebut kepada beliau. Banyak kita dengar sudah sebelumnya. Di antaranya Siti Khadijah dengan senang, dengan gembira beliau menyerahkan barang dagangan beliau kepada Nabi Muhammad SAW untuk didagangkan. Begitu juga rombongan daripada penduduk Mekah manakala melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam ketika beliau berumur 9 tahun kurang lebih, ada yang mengatakan 13 tahun, itu tanpa khawatir sedikit pun orang-orang yang lebih dewasa daripada beliau menitipkan barang dagangan tersebut kepada beliau, padahal beliau masih kecil, 9 tahun kurang lebih. Kalau kita mana berani nitip sama anak kecil? Nah, duit 100.000 aja nggak berani mungkin kita titip. Ini berani mereka menitipkan kepada beliau di tengah padang pasir tanpa ada seseorang pun yang menemani beliau, tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Begitu juga ketika beliau memasuki Masjidil Haram dalam peristiwa pembangunan Ka'bah, manakala beliau hadir, mereka dengan gembira menyambut beliau dan dengan perasaan gembira tersebut mereka menyerahkan keputusan tersebut kepada beliau. Nah, ini gelar yang memang menunjukkan gelar yang pantas untuk seseorang yang bakal dilantik menjadi Nabi dan Rasul, sebagaimana Nabi dan Rasul sebelum beliau. Begitu juga sifat-sifat sidik, fatonah, tablik, dan amanah itu sudah terpancarkan daripada diri beliau selagi beliau belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sesungguhnya Allah telah memelihara Nabi dari amal-amal orang jahiliyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara seorang Nabi daripada perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Jadi beliau maksum, dipelihara Allah daripada amal-amal orang jahiliyah. Nah, sudah kita dengarkan daripada hal-hal tersebut. Jadi kalau Nabi itu maksum, jadi tidak ada mengerjakan baik zahir maupun batin daripada amalan-amalan yang tidak baik. Adapun selain Nabi dan Rasul itu disebut mahfuz. Mahfuz biasanya para aulia, sholihin itu biasanya apabila mereka dipelihara daripada amal-amalan yang tidak baik itu digelar mahfuz. Tapi kalau seorang Nabi dan Rasul itu digelar al-ma'sum. Dan juga beliau sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul itu sudah nampak tanda-tanda kenabian. Dinamakan irhas, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu setelah Nabi dan setelah menjadi Nabi ataupun Rasul. Kemudian beliau manakala menjelang umur beliau 40 tahun, beliau senang menjalankan ibadah di Gua Hira. Artinya beliau senang beribadah dalam keadaan menjauhkan diri daripada manusia, di tempat yang jauh daripada manusia, di tempat yang hening, yang sunyi. Nah, itu yang beliau sukai. Itu juga alasannya kenapa beliau mengembalakan kambing.
Itu diantaranya salah satu tujuannya, salah satu hikmahnya beliau senang menyendiri, menjauhkan diri daripada manusia. Kemudian beribadah di Gua Hira, bukan di tempat lapang, di tempat yang sempit, di tempat yang gelap. Jadi paling ukurannya sekitar 1 meter kali 1 meter untuk beliau beribadah di dalam Gua Hira tersebut. Nah, kemudian bagaimana ibadah beliau? Nah, ibadah beliau menuruti daripada syariat datuk beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang murni. Jadi tidak mengikuti daripada ibadah-ibadah orang-orang yang sudah keluar daripada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi cara sholat beliau, tauhid beliau itu sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di situ menjadikan pelajaran bagi kita dan tambahan pengetahuan bagi kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang baik yang kita dapatkan daripada riwayat hidup beliau, dan menambah-nambah pengetahuan kita, menambah-nambah kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah dan dikumpulkan dengan beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afwu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.